Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Zurihan bin Yusof. Pada hari ini saya Ifa Mansar binti Faizal bersama lagi dengan dua rakan sekumpulan saya, iaitu Aida Aifa binti Muhammad Mahazir dan Nur Faiza binti Liakan Ali. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Kerja khusus GISC 1082 Tugasan 1. Pengenalan. Di dalam pengenalan ini terbagi pada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah krisis kewangan global, bahagian yang kedua ialah krisis ekonomi 2008 dan bahagian yang ketiga ialah OECD. Krisis kewangan global. Apa itu krisis kewangan global? Krisis kewangan global dikenali sebagai krisis subprima yang melibatkan isu kredit, inovasi kewangan dan tahap risiko yang berlebihan di kalangan bank, institusi kewangan dan firma pelaburan utama dunia yang kebanyakannya mempunyai beribu pejabat dalam negara maju di Eropah. Krisis kewangan global pada tahun 2008 merupakan krisis ekonomi sedunia yang dikatakan terjadi melihat daripada beberapa peristiwa hingga berlakunya kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Krisis kewangan global menunjukkan harga minyak tinggi yang menyebabkan harga makanan tinggi akibat daripada penggantungan penghasilan makanan pada petroleum di samping menggunakan hasil tanaman makanan seperti biodiesel. Krisis kewangan global juga menunjukkan krisis kredit teruk yang mengakibatkan lingkupnya bank-bank pelaburan dan komisen yang besar dan ternama di merata dunia, dan juga ini mengakibatkan pengangguran yang menjadi-jadi. Krisis ekonomi pada tahun 2008 merupakan tahun krisis ekonomi yang luar biasa serta petunjuk jelas berlakunya kemelesetan ekonomi secara global. Selain itu, pada tahun ini juga bermulanya peningkatan harga minyak mentah yang menyebabkan kos bahan meningkat. Dan seterusnya, peningkatan pengangguran serta kemelesetan ekonomi global yang berpanjangan juga terjadi pada tahun 2008. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Aida Aifa untuk membentangkan tentang OECD. Dipersilakan saudari Aida Aifa. Terima kasih kepada saudari Ifa Maisarah. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan. OECD. Laporan oleh OECD Outlook, Organisation of Economic Cooperation Development, menyatakan bahawa inflasi di peringkat global telah mencecah ke paras tertinggi pada tahun 2008. Laporan ini merupakan kayu ukur atau petunjuk bahawa dunia sedang mengalami kemelesetan ekonomi. Seterusnya, punca berlakunya kemelesetan ekonomi global pada tahun 2008 hingga 2009. Yang pertama, kejatuhan bank pelaburan. Keruntuhan beberapa bank di Amerika Syarikat memberi petunjuk bahawa ekonomi di negara tersebut akan berpanjangan buruk dan merupakan terburuk semenjak Perang Dunia Kedua yang bermula pada awal 2008. Seterusnya, punca yang kedua adalah kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat. Terdapat 2 punca berlakunya kejatuhan ekonomi Amerika Syarikat. Yang pertama, Kerajaan Amerika Syarikat telah memperuntukkan $700 bilion sebagai pelan pemulihan ekonomi dan usaha menyelamatkan beberapa bank utama dan 3 gergasi pengeluar kereta mereka, iaitu Ford, Chrysler dan GM. Jika Senat tidak meluluskan bil tersebut, ekuiti mereka akan terus merudum. Apabila berlakunya kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat, hal ini juga turut memberi kesan kepada ekonomi global. Sebab yang kedua ialah lambakan hutang tidak berbayar sehingga menjejaskan kecairan tunai institusi kewangan di negara Amerika Syarikat itu. Bank pelaburan keempat terbesar di Amerika, Lehman Brothers muflis. Keruntuhan Lehman Brothers menyebabkan Kerajaan Amerika Syarikat terpaksa memberikan bailout. Apakah itu bailout? Bailout ialah bantuan kewangan untuk mengelakkan institusi kewangan ini daripada runtuh.
Akibatnya, kerajaan terpaksa mengurangkan ekspor dan hasil ekspor juga terkesan. Seterusnya, sebab yang ketiga adalah ekonomi. Liberalisasi ekonomi dan kecairan mata wang. Liberalisasi ekonomi terjejas. Sepatutnya, ekonomi sesebuah negara tidak boleh terlalu tertutup. Hal ini kerana kuasa beli rakyat haruslah dipertingkatkan untuk mengurangkan krisis ekonomi ini. Seterusnya, kecairan mata wang. Kecairan mata wang yang berlaku adalah sangat ketat. Banyak bank mula takut untuk memberi pinjaman mudah membeli hartanah dan perumahan. Hal ini telah menyebabkan banyak rumah terpaksa dilelong kerana pembeli tidak mampu untuk terus membayar, menyebabkan industri hartanah jatuh merudum. Dan punca yang terakhir ialah PBB. Persatuan Bangsa Bersatu PBB kekurangan dana untuk membantu negara membangun, terutama di Afrika yang berkecamuk dengan masalah kemiskinan dan kebodoran. Negara-negara lain yang bergantung pakej kewangan kepada Amerika Syarikat juga telah terjejas dengan sangat teruk. Sekian saja tentang punca berlakunya kemelesetan ekonomi global tahun 2008 hingga 2009. Seterusnya, saya serahkan kepada Nur Faiza binti Liaquat Ali untuk menyambung pembentangan. Terima kasih kepada Aida Aifa kerana telah membentangkan punca kemelesetan ekonomi global. Sekarang kita pergi kepada kesannya pula. Apakah kesan kemelesetan ekonomi global? Yang pertama kita lihat daripada segi pelabur. Dari segi pelabur, pada situasi begini, para pelabur mengambil sikap tunggu dan lihat. Mereka memerhati perkembangan ekonomi yang terjadi. Pelabur sudah semestinya tidak mahu mengambil risiko yang besar ini dan mereka hanya memikirkan pulangan yang berganda sahaja. Hal ini telah mengakibatkan jumlah FDI iaitu pelaburan langsung asing yang diterima Malaysia adalah sedikit. Pelaburan asing menjuna sebanyak 50%. Malaysia hanya mampu menarik 26 bilion FDI pada 2009 berbanding 51 bilion pada 2008. Seterusnya kita pergi kepada sektor hartanah. Sektor hartanah juga turut merundum dan perkara ini sangat menakutkan pengusaha dan pemajun dan juga para pelabur itu sendiri. Seterusnya kita pergi kepada pelancongan negara. Apabila sektor pelancongan terjejas, sudah tentu industri yang berkaitan turut merasainya seperti perhotelan dan industri kecil dan sederhana. Kita pergi pula kepada perdagangan. Perdagangan antarabangsa turut merosot sekali ganda. Jumlah ekspor juga jatuh. Situasi ini menyebabkan kebanyakan akaun imbangan pembayaran negara di dunia mencatat angka defisit. Jadi, apakah maksud defisit? Defisit adalah kekurangan hasil pendapatan yang melebihi jumlah perbelanjaan. Dan Malaysia tidak terkecuali menerima kesannya. Kekurangan pesanan daripada luar mengakibatkan industri perkilangan dan terutamanya tekstil dan elektronik terjejas teruk. Jadi apabila kemelesetan ekonomi berlaku, negara luar pun terjejas sumber ekonomi mereka. Jadi mereka tidak boleh menghantar pesanan kepada negara Malaysia dan ini akan menjejaskan tekstil dan elektronik negara kita. Seterusnya kita membincangkan pula tentang langkah mengatasi kemelesetan ekonomi global 2008 hingga 2009. Jadi, mari kita kaji langkah mengatasi kemelesetan ekonomi global 2008 hingga 2009. Yang pertama, meningkatkan pengeluaran produk komoditi dan ekspor. Dan huraiannya pula ialah, pertama, penggunaan teknologi moden dalam menghasilkan dan meningkatkan pengeluaran produk. Seterusnya, mempelbagaikan sumber ekonomi dan tidak tertumpu kepada satu jenis komoditi. Mencari pasaran ekspor di negara serantau dan dunia. Langkah yang kedua pula, mengawal mata wang dan aliran pertukaran wang. Contoh huraiannya ialah mengurangkan pengambilan buruh asing yang tidak mahir. Apabila kita banyakkan buruh asing yang tak mahir, maka rakyat Malaysia akan banyak mengalami pengangguran. Jadi kita ambillah pekerja Malaysia untuk bekerja di negara kita. Yang kedua, menghalang rakyat menyimpan wang di luar negara melalui akta dan dasar perundangan. Yang ketiga, mengelakkan perdagangan mata wang dalam pasaran terbuka.
Seterusnya ialah tidak bersandarkan kepada mata wang Amerika Syarikat dan menggantikannya dengan mata wang dinar. Jika kita secara amnya mata wang dinar ini adalah lebih mahal dan bernilai daripada Amerika Syarikat. Contoh yang kita boleh dapat lihat ialah 1 Kuwaiti dinar bersamaan dengan RM13.84. Jadi, jika kita guna mata wang dinar ini, maka kemelesetan ekonomi akan berkurang. Yang ketiga, merangka pelan jangka panjang dan pendek. Pelan induk dasar perbelanjaan kerajaan yang kompetitif dapat meningkatkan pengaliran wang dalam negara. Yang kedua, menggalakkan rakyat berbelanja dan membeli barangan tempatan, kerajaan mengawal harga barangan dan meningkatkan pengeluaran barangan pengguna. Yang ketiga, memberi insentif kepada rakyat dan mengurangkan kadar faedah pinjaman. Yang keempat adalah mengurangkan import barangan makanan dan barangan keperluan. Jadi, mengimport barangan luar akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan berlaku defisit. Jadi, kita perlu buat kempen menggalakkan rakyat membeli barangan tempatan. Kerajaan juga perlu melakukan inovasi dan perubahan terhadap barangan tempatan agar rakyat berminat untuk membelinya. Yang ketiga, menaikkan cukai barangan yang diimport dan harga akan menjadi mahal, maka rakyat kurang membeli barangan import. Langkah yang kelima ialah berbelanja secara berhemah. Ini pengguna hendaklah merancang perbelanjaan harian secara bijaksana dan hanya membeli barangan mengikut keutamaan di mana yang mustahak dan diperlukan sahaja. Jika kita pergi ke pusat membeli belah, kita hanya beli minyak saja. Kita jangan pergi ke tempat lain membeli makanan ringan ataupun apa saja. Yang ketiga, elakkan pembaziran semasa pembelian barangan keperluan harian. Langkah yang terakhir yang paling dominan adalah membeli barangan tempatan. Pengguna hendaklah mengutamakan dan membeli barangan tempatan. Hal ini dapat mengurangkan kadar import dan pengaliran mata wang Malaysia ke luar negara. Pasaran mata wang tempatan akan berkembang dan akan membantu mengurangkan krisis ekonomi yang melanda negara kita. Jadi, itu sahaja daripada saya. Saya akan mempersilakan Ifa Maisara untuk membentangkan tentang kesimpulan daripada apa yang kita telah membincangkan sebentar tadi. Terima kasih kepada Saudari Faiza Ali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Okey, berdasarkan keterangan di atas, kita dapat menyedari bahawa hakikatnya kejatuhan Bank Dunia di kalangan negara-negara maju dah ditambah pula dengan kemerosotan ekonomi Amerika Syarikat sebenarnya punca terjadinya kemelesetan ekonomi ini. Dan selain itu, perbincangan menyatakan bahawa kerajaan Amerika Syarikat berani memberi sebanyak 700 million sebagai salah satu kaedah yang diambil oleh mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Kaedah ini digunakan untuk membantu kerajaan ke arah pemulihan ekonomi. Dengan ini, sekiranya ekonomi di Amerika Syarikat semakin membaik, maka perkara ini turut memberikan manfaat kepada global. Punca terjadinya kemelesetan ekonomi ini ialah tahap kecairan yang semakin tinggi disebabkan oleh hutang-hutang yang tidak dilunaskan. Oleh itu, semakin tinggi tahap kecairan tunai, semakin memberi kesan yang besar kepada institusi kewangan. Selain itu, pinjaman bank turut menjadi lebih ketat kerana majoriti pembeli rumah tidak mempunyai kewangan yang stabil sehingga mereka terpaksa menjual rumah kediaman demi kelangsungan hidup. Slide seterusnya. Terjadinya kemelesetan ekonomi ini turut memberi kesan kepada pelabur, sektor harta tanah, pelancongan negara dan perdagangan. Hal ini kerana ekonomi sebenarnya didukung oleh modal, pekerja dan pengeluaran daripada sumber asli. Pertama, kemelesetan ekonomi memberi kesan yang negatif kepada pelabur di Malaysia.
kerana pelaburan yang diterima oleh Malaysia pada tahun 2009 hanya sebanyak RM26 bilion sahaja. Dan yang kedua, kemerosotan ekonomi menyebabkan sektor hartanah kian merosot. Dan yang ketiga, sektor pelancongan yang kian merundung kerana kurangnya kedatangan dan kunjungan daripada pelancong asing. Yang keempat, kemerosotan ekonomi ini juga menyebabkan perdagangan antarabangsa menanggung kerugian yang besar. Hal ini terjadi kerana pesanan atau kiriman daripada negara luar yang semakin sedikit, mengakibatkan kilang-kilang seperti elektronik, tekstil kian merudum. Slide seterusnya. Oleh itu, bagi menghadapi situasi yang tidak menentu ini, pelbagai usaha telah dilaksanakan. Antaranya, langkah yang telah dilakukan ialah meningkatkan pengeluaran produk komoditi dan ekspor. Yang kedua, mengawal mata wang dan aliran pertukaran wang. Yang ketiga, membeli barangan tempatan. Yang keempat, kerajaan merangkap pelancong panjang dan pendek. Yang kelima, berbelanja secara berhemah. Dan langkah yang terakhir ialah mengurangkan import barangan makanan dan barangan keperluan. Keenam langkah ini terbukti berkesan penggunaannya apabila sistem kewangan semakin kukuh dan stabil. Dan kestabilan sistem kewangan ini turut memperlihatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan negara maju yang semakin meningkat. Sekian, itu saja daripada saya, Ifah Maisarah binti Faizal, dan bersama lagi dengan dua rakan sekumpulan saya, Aida Aifah dan Faiza Ali.